Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk video kali ini kita akan pergi kepada PCS, program cuti sekolah 2.0 untuk tajuk termokimia, dan kali ini kita akan pergi kepada trial Kelantan 2021 untuk haba penyesaran. So kita tengok kepada soalan dia kata rajah 6 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen untuk menentukan haba penyesaran kuprum oleh zinc. So ini adalah gambar rajahnya lah. Di mana kat sini kalau kita boleh highlight kan dari segi penggunaan bahannya, kat sini dia menggunakan serbuk zinc dan dia menggunakan larutan kuprum 2 sulfate C2SO4 iaitu 50 cm3 and 0.1.0, di mana 50 ini adalah awak punya V, 1.0 adalah M awak, iaitu kemolaran. So ini adalah jadual yang dibagi untuk keputusan dari segi suhu yang digunakan. So suhu awal larutan kuprum 2 sulfate iaitu 29, suhu tertinggi campuran iaitu 35. Okey, jadi kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan haba penyesaran ini. Benda ini dah banyak kita ulang dalam video-video yang lepas, iaitu dari segi ayatnya adalah perubahan haba apabila 1 mol apabila 1 mol logam tersesar daripada larutan garamnya. Must consist of 2 keywords, iaitu logam yang tersesar dan juga larutan garamnya. Ada 2 keyword, maka baru awak layak dapat 1 markah. Okey, itu adalah highlightnya dari segi definition. Okey, tak kisahlah apa sekalipun definition, dari segi konsep ayat mesti kena ada keyword yang betul. Bila ada keyword yang betul, walaupun ayat awak tunggang terbalik, insya-Allah masih boleh konsis markah yang ada lah, masih lagi boleh dapat markah. Okey, asalkan ada keyword yang betul. So dekat sini keyword yang kena ada adalah logam yang tersesar dan juga larutan garamnya. Okey, so untuk soalan B pula, soalan B disuruh nyatakan perubahan warna. Okey, larutan kuprum sulfat dalam tindak balas ini. So larutan warna dia akan bertukar daripada biru kepada tiada warna. Okey, biru kepada tiada warna. Kenapa biru kepada tiada warna? Sebab sekarang ni kita kena faham bahawa asalnya kita ada larutan CuSO4, di mana CuSO4 ini kalau kita takrifkan, kita pisahkan dia, Cu ni adalah warna biru. Ion kuprum adalah warna biru, manakala ion sulfate adalah warna yang lain lah. Jadi sekarang ni awak kena faham larutan kuprum 2 sulfate dia merupakan gabungan 2 ion, iaitu ion kuprum, ion sulfate. So asalnya ion kuprum ini bila dah tersesar, ion kuprum bila dah tersesar daripada ion bertukar kepada atom, dia akan berlaku perubahan daripada ion kepada atom. So bila berlaku perubahan daripada ion kepada atom, ion ni ada warna. Ion untuk kuprum ni ada warna. So in this case warna biru. Atom tak ada warna. So that's why dia akan bertukar kepada tak ada warna, ataupun kita katakan as colorless. Itu dia. So kenapa dia bertukar? Kenapa larutan kuprum 2 sulfate dia boleh bertukar? Sebab kita kena faham larutan kuprum 2 sulfate asalnya merupakan gabungan di antara 2 ion. Ini ion apa? Ion kuprum dan juga ion sulfate, which ion kuprum warna biru. So bila dia asalnya daripada ion, berlakunya pula haba penyesaran, so ion tukar kepada atom. Ion tukar kepada atom. Atom ada warna tak? Atom tak ada warna. So that's why perubahannya adalah biru kepada tiada warna. Awak dapat 1 markah. Seterusnya, disuruh hitungkan haba yang dibebaskan semasa tindak balas. Disuruh hitungkan haba yang dibebaskan. So haba yang dibebaskan ni, kalau kita ingat, haba dibebaskan bermaksud dia minta the value of Q. So apa formula Q? Formula Q iaitu haba yang dibebaskan, Q sama dengan MC theta. Apa M awak? M awak adalah 50. Tengok kat sini this one. M awak adalah 50. Maaf.
M adalah apa dia? M adalah jumlah isi padu larutan. So isi padu yang ada adalah 50. So totalnya adalah 50. So kita buh kat sini lah, kita bubuh kat sini 50. Darabkan dengan C, heat capacity, iaitu constant 4.2. Darabkan dengan nilai theta. Nilai theta dia akan jadi T final tolak T initial. So tengok kat sini, 35 tolakkan dengan 29. So okay, sekejap ni saya nak buat cantik-cantik sikit. Nampak macam tak semenggah kan? Okay, kita buat cantik-cantik sikit. So kat sini awak akan dapat asalnya 50 darabkan dengan 4.2 darabkan dengan 35 tolakkan dengan 29. Okay, so awak tekan kalkulator, maka awak akan dapat nilai untuk Q adalah 1260 Joule. So kita tengok dari segi markah. Markah ni adalah satu markah. So jawapan akhir berserta unit yang betul, ini unit Joule, awak akan dapat satu markah. Okey, so seterusnya dia minta pula nilai haba penyesaran. Nilai haba penyesaran bermaksud dekat sini dia minta the value of delta H, di mana formula untuk delta H dekat sini adalah delta H sama dengan Q over N. Ok, so sekarang ni kita kena cari nilai N lah, nilai mol. So nak buat nilai mol lah, dia akan dapat MV per 1000. So M awak tadi berapa? M awak adalah 1.0 darabkan dengan V, iaitu 50 bahagikan dengan 1000, maka awak akan dapat mol awak adalah awak akan dapat mol awak adalah 0.05 mol. Ini mol yang awak akan dapat. So kita masukkan dalam formula delta H tadi. Mungkin kita buat kat sebelah ni So delta H sama dengan Q over N. Q awak adalah 1260. Okey, sekejap kita tulis balik. 1260. Allah, huruf nombor 6 saya tak macam 6 dah. Okey, so bahagikan dengan 0.05. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilainya adalah 25,200 Joule mol negatif 1. Sekejap. Joule mol negatif 1. Ada ni ingat tanda kat depan ni tambah ke tolak, awak akan dapat tolak. Kenapa tolak? Okey, negatif 25,200 Joule mol negatif 1. Kenapa negatif? Sebab ini adalah tindak balas eksotermik. Macam mana tahu? Kita tengok kepada perubahan suhu tadi. Okey, T initial 29, T final iaitu 35. So 29 ke 35 bermaksud berlaku penambahan dari segi suhu. So kita tahu bahawa ini merupakan tindak balas eksotermik. Ini kalau kita jawapan kita dalam unit joule lah. Kalau kita tukarkan kepada unit kilojoule, maka awak akan dapat negatif 25.2 kilojoule mol negatif 1. So kita tengok dari segi markah 2 markah. So 2 markah awak dapat bilangan mol ni 1 markah. Jawapan akhir berserta dengan tanda dan unit yang betul tanda dan unit yang betul dapat 1 markah. So awak dapat 2 markah lah total. Okey, so untuk yang seterusnya pula kita tengok soalan ini disuruh tuliskan persamaan kimia. Disuruh tuliskan persamaan kimia. So persamaan kimia kita senang je, kita akan dapat like this one lah. Okey, sekejap alright, so okey sekejap. So kalau awak tengok dekat sini, okey, macam mana kita nak buat persamaan kimia seimbang? Macam mana kita nak buat persamaan kimia seimbang? Kita kena tahu dulu bahan yang digunakan. So bahan yang digunakan dia adalah coprum 2 sulfate, iaitu Cu CuSO4 dan juga zinc. So macam mana kita nak tahu hasilnya pula? Kita dah tahu bahan, hasil kita tak tahu. So kalau kita tengok kat sini, saya menggunakan 2 ton warna yang berbeza So Cu dan juga zinc. Kenapa Cu dan zinc ni saya guna warna biru? Sebab Cu dan juga zinc ini merupakan logam. SO4 ni apa? SO4 bukan logam, betul?
So that's why saya menggunakan dua tone warna yang berbeza lah untuk senangkan, fahamkan awak. Okay, so kuprum logam, zinc logam, SO4 bukan logam. Jadi macam mana kita nak tentukan? Kita dah tahu bahan, macam mana nak tahu hasil pula? Senang je. Untuk haba pencacaran ni terlalu senang. Di mana awak tengok kat sini, these two, yang ini couple, dia together. Yang zinc ni alone, seorang-seorang je. Jadi untuk dapatkan hasil, kuprum sulfate ni dia akan clash. Dia akan clash. So kuprum ni dia tak nak kawan dengan sulfate, kuprum ni dia tak nak kawan dengan sulfate, dah clash kan. So dia nak alone pula. So sulfate ni pula dia nak kahwin baru, contoh nak couple dengan baru. So dah boring dah dengan kuprum ni. So pasangan dia yang tinggal apa dia? Zinc. So dia akan couple dengan zinc, menjadikan hasil kita zinc sulfate tambah kuprum. That's all, itu je. Senang kan? Okay, jadi awak sentiasa ingat macam mana nak buat persamaan kimia untuk tindak balas penyesaran. Okay, untuk haba penyesaran senang je. Okay, di mana awak kena ingat, bezakan mana satu zinc, mana satu bahan logam, mana satu bukan logam. Ini awak tukar, switch pasangan dia. So dekat sini sahaja awak dapat satu markah percuma. That's all. Okay, senang Okay, seterusnya dia suruh nilai haba dia. Okay, dia kata nilai haba penyesaran yang telah dihitung bagi tindak balas ini adalah lebih rendah berbanding nilai sebenar. Berikan satu sebab. Okay, di mana sebabnya kalau kita tengok, apa jawapan dia? Haba terbebas ke persekitar, haba terbebas ke persekitaran. Sebab awak kena faham, untuk kita buat haba tindak balas, untuk haba penyesaran, kita menggunakan apa? Kita menggunakan cawan polistiren, betul? Kenapa kita gunakan cawan polistiren? Sebab kita nak mengurangkan haba terbebas ke persekitaran. So the words adalah mengurangkan. Dia tak mengelakkan, dia mengurangkan. Maksudnya ada tak lagi haba yang terbebas? Ada, tapi sikit. Tapi konsepnya kat sini ada ke tak? Ada. So bila ada haba yang terbebas, bermaksud nilai akhir yang kita dapat sekarang ini, okay, nilai yang kita dapat sekarang ini adalah negatif 25.2 kJ mol ni bukanlah jawapan yang accurate, yang 100% tepat. Okay, sebab secara asasnya haba dah terbebas ke persekitaran, tak banyak tapi sikit, tapi dah terbebas, bermaksud dia mengganggu juga data yang kita dapat. So that's why inilah jawapan dia. Kenapa haba yang awak dapat lebih rendah daripada nilai sebenar? Okay, sebab haba dah terbebas ke persekitaran. So awak jawab macam ni, awak dapat satu markah. Okay, yang seterusnya dia kata eksperimen diulang dengan menggunakan serbuk magnesium untuk menggantikan serbuk zinc. So dia suruh bandingkan. So bila kita bandingkan, apa yang kita akan dapat? Yang pertama adalah nilai haba penyesaran akan lebih tinggi. Yang kedua, kita akan dapat bahawa magnesium lebih elektropositif daripada zinc dalam siri elektrokimia. So sekarang ni awak tengok dua markah bermaksud 2 point. Di mana poin yang pertama nyatakan lebih tinggi ke lebih rendah. So kat sini awak dah buat statement lebih tinggi. So awak akan dapat satu markah. Yang kedua, kenapa lebih tinggi? Sebab bahawa magnesium ini lebih elektropositif, lagi satu markah. Macam mana kita nak tahu elektropositif ke elektronegatif? Di mana kita buatlah SEK. Kalau kita buat SEK, awak akan dapat kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah. Ni saya buat sampai FE sahaja. So awak tengok untuk siri elektrokimia, makin ke atas makin elektropositif, makin positif, makin ke bawah makin negatif. Okey, so lebih elektropositif maka lebih senang untuk ditukar pasangan. Awak ingat macam tu je. Lebih tinggi kedudukan dia, lebih dia positif, lebih senang dia nak tukar pasangan, lebih senang dia nak switch couple. So awak tengok dekat sini, magnesium ada dekat sini, zinc ada dekat sini. So magnesium lebih tinggi, so lagi senang untuk dia nak tukar pasangan, untuk nak menang. Okay, untuk nak menang couple baru dia tadi. So that's why menyebabkan nilai haba penyesaran dia lebih tinggi. Okay, so 2
marks. Okey, so awak dapat 2 markah dekat sini. Okey, jadi total markah untuk soalan haba penyesaran, untuk soalan trial Kelantan, kalau awak tengok dekat sini, soalan A 1 markah. Okey, sini 1 markah, 1 markah, 2 markah, 1, 1, 2. So total markah kat sini awak akan dapat untuk trial Kelantan adalah 9 markah. Okey, jadi sebenarnya kalau kita dah faham, betul-betul faham konsep sebenarnya, 9, 8 ataupun 10 markah secara bulat-bulat dah ada dalam tangan. Semudah ke tak mudah? Mudah je sebenarnya, selagi mana awak mampu untuk teruskan berusaha, awak banyak latihan, belajar, fahamkan konsep, tanya cikgu kalau tak faham, tanya kawan-kawan kalau tak faham, dapatkan sebanyak penjelasan yang awak boleh, maka sebenarnya kimia akan berada dalam tangan awak untuk A sebenarnya. Okey, jadi setakat ini sahaja untuk video kali ini. Untuk video yang akan datang, kita akan pergi kepada soalan trial Johor untuk haba penetralan.